wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah sekalian, bersama para barisan ahli panel kita yang kita muliakan, sama-sama kita mengangkat doa agar majlis yang akan kita teruskan ini mendapat barakah dan rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semua ahli panel telah diperkenalkan. Kita ada lebih kurang dalam 1 jam, jadi saya tidak mahu mengambil masa untuk terlalu banyak salutation dan memperkenalkan mereka. Saya ingin memanfaatkan masa ini untuk terus menjurus kepada isu yang kita ingin bentangkan, iaitu peranan masjid dan agensi dalam membangunkan ekonomi masyarakat dan komuniti. Biar izinkan saya mulakan begini. 23 September minggu lepas, yang kebetulan jatuh pada hari Isnin, merupakan tarikh yang amat bersejarah dalam Islam, kerana masjid yang pertama yang telah dibinakan dalam sejarah Islam oleh Rasulullah SAW apabila beliau berhijrah, yakni Masjid Quba, telah dibina pada 23 September, hari Isnin, 23 September tahun Masihi 622, bersamaan dengan 8 Rabiul Awal. Itu merupakan masjid yang pertama yang dibina oleh Rasulullah, Masjid Quba. Beliau tinggal di situ selama 4 hari, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, dapat wahyu Allah. Hari Jumaat, beliau dengan Abu Bakar dan sahabat mereka pindah sebelum Masjid Nabawi dibina. Saya mulakan itu oleh kerana ingin menekankan institusi yang pertama yang dibina oleh Rasulullah adalah masjid, oleh kerana ia merupakan syiar Islam. Ia merupakan pusat masajid, tempat kita bersujud, tempat kita beribadah, tempat kita membentuk akidah, tempat kita membentuk syakhsiah Islam, syariat Islam dan sebagainya. Peranan dan masjid semua sedia maklum. Tetapi yang lebih penting itu adalah institusi yang kedua yang dibina oleh Rasulullah selepas pembinaan masjid adalah pasar. Apabila Rasulullah sampai di Madinah, Muhajirin memang tidak ada apa-apa, dia semuanya ini pedagang. Jadi Rasulullah lihat ada pasar Yahudi. Kalau saudara-saudara pernah ke Masjid Nabawi, di sebelah timur Masjid Nabawi itu ada satu one long fencing. Di situlah asal awal pasar yang pertama yang dibina oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah melihat orang Yahudi ada pasar yang dipunyai oleh Bani Qainuqa masa itu. Jadi mereka kenakan riba, kenakan sewa, kenakan cukai dan sebagainya, dan ia agak diskriminasi kepada orang Islam. Maka Rasulullah pun berjumpa dengan Bani Sa'idah yang mempunyai sebidang tanah sebelah Masjid Quba itu. Pada asalnya itu merupakan tanah perkuburan, tapi diminta dengan Bani Sa'idah ini untuk menjadikan pasar. Dan Rasulullah telah menolak akan sewaan atau cukai dan sebagainya, dan sudah tentu pedagang-pedagang yang datang ke pasar Yahudi akan beralih kepada pasar Islam. Saya berceritakan ini pada awalnya ia dinamakan Saniatul Wada'i, pasar itu. Selepas pasar dibina di Masjid Nabawi, dinamakan Suq itu pasar lah, Suqul Ansar. Now, saya bermulakan dengan menjentuh kepada pembinaan masjid yang pertama dan institusi kedua pasar, oleh kerana pasar merupakan pusat inisiatif muamalat yang menyentuh kepada ekonomi sebuah masyarakat. Begitu penting pasar dan ekonomi itu sehingga kan Rasulullah pernah bersabda bahawa barang siapa yang bersama-sama aku ini mesti mengikut sunnah di pasar bagaimana sunnah aku di masjid. Yang ini menunjukkan betapa pentingnya dan kaitan rapatnya di antara pembinaan akidah di masjid dan pelaksanaan muamalah kita untuk memakmurkan masyarakat dan pembinaan ekonomi itu dalam konteks gambaran pembinaan pasar itu tadi. Jadi dengan itu saya ingin menjemput panel kita yang pertama, Al-Fadhil Ustaz, imam besar kita yang penuh pengalaman dengan pembinaan masjid, 14 tahun di masjid negeri. Jadi Al-Fadhil Ustaz Muhammad Farhan
untuk memberikan sedikit pandangan bagaimana masjid, ini pun ada satu isu. Masjid dalam konteks konsep dan masjid dalam konteks realiti kini. Bagaimana ia pun benar-benar memainkan peranan dalam konteks membina sesebuah masyarakat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang bahagia Datuk Pengurusi, sahabat-sahabat ahli panel, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita berbalik kepada soalan yang bahagia Datuk mengenai peranan masjid masa kini daripada bentuk konteks konsep, dan kita tengok kepada peranan hari ini. Kita tengok, boleh nak cerita tentang peranan, saya suka kita membawa kepada apakah masjid berperanan yang pertama. Yang kedua, adakah masjid itu berpotensi untuk berperanan? Kalau masjid tidak berpotensi untuk berperanan, maka kita tidak boleh untuk mengatakan masjid itu yang kita mengharapkan macam-macam daripada pihak masjid. Hari ini berbeza-beza kedudukan masjid kita. Kalau masjid di tengah bandar, masjid di pertengahan di desa, mungkin ada di masjid di kampung. Juga kita tengok peralihan daripada sebelum Covid dan selepas Covid. Sangat ketara berbanding daripada sebelum Covid. Ini realiti pada hari ini yang perlu kita kaji lebih mendalam. Peranan masjid pada hari ini, adakah ia bersedia dengan apa yang kita nak membincangkan pada hari ini? Tengok kepada potensi masjid. Kalau masjid itu berpotensi dengan keadaan pengimarahannya, dari segi struktur pengurusannya, lokasinya, masyarakatnya, kedudukan masjid itu sendiri, maka boleh kita katakan masjid itu berpotensi. Di Selangor contohnya, kita ambil contoh di Selangor, masjid terbahagi kepada beberapa peringkat. Pertama, ada masjid negeri. Yang kedua, dia ada masjid daerah. Yang ketiga, dia ada masjid diraja. Yang keempat, dia ada masjid pengurusan. Yang keempat adalah masjid, yang kelima adalah masjid Korea. Semua kedudukan ini berbeza. Contoh Datuk, macam saya di masjid negeri, kedudukan kita di tengah bandar memain peranan. Kedudukan kita sebagai masjid negeri berperanan. Maka potensi kita untuk menjadikan masjid ini adalah untuk membangunkan komuniti, masyarakat ekonomi dan sebagainya. Pertama, kita tengok kepada potensi itu sendirilah. Maka potensi itu berbanding dengan struktur latihan, pengurusan. Kita tengok good governance pada masjid. Good governance pada masjid bermula daripada sudut pengurusan masjid itu sendiri. Kemudian sudut struktur keuangan kita. Kita ambil sebelum Covid, Masjid Negeri Shah Alam, boleh saya sebut di sini, seminggu 70,000 kutipan. Seminggu 70,000. Selepas Covid, nak dapat 40,000, 70,000 seminggu, nak dapat keuangan kita 30,000 seminggu, 35, 40 lah, 40 tak dapat. Sampai ke hari ini. Begitu ketara sebelum Covid dan selepas Covid. Untuk masjid berperanan, tengok juga kepada kedudukan. Kalau di kampung, kita tengok peranan-peranan di kampung masjid tidak sama. Kalau tuan-tuan balik ke kampung, biasa duduk di bandar, bila balik ke kampung, alamak, tengok masjid, nak datang tengok masjid pun tak berapa ramai, aktiviti tak ada dan sebagainya. So apa yang kita boleh harapkan pada kedudukan masjid di kampung? Boleh, tapi dengan keadaan sedemikian. Maka disebabkan itu, struktur pengurusan itu untuk memainkan peranan masjid berpotensi di kampung-kampung berbanding potensi di bandar adalah sangat berbeza. Yang kedua, struktur keuangan. Struktur keuangan bermain peranan sangat penting. Bagaimana keuangan? Kalau kutipan kita mungkin besar, mungkin kita boleh dapat banyak peranan dan potensi. Yang keempat, kita tengok juga sokongan daripada pihak Korea. Pihak Korea juga bermain peranan. Kalau kita juga kalau tengok peranan untuk komuniti ini, Datuk, saya ambil contoh lah. Kalau sekarang kita masjid dia macam-macam, kita masjid ni kita dah ada di masjid negeri, contoh SRC, Social Responsibility Concern. Dulu kita ada gerobok-gerobok, masjid-masjid kita buatlah gerobok, boleh ambil makanan, boleh ambil tepung, boleh ambil beras, boleh ambil, semua kita boleh ambil, dan peranan ketika itu boleh untuk membangunkan komuniti kita. Tetapi hari ini kalau kita tengok
ramai juga mengambil kesempatan Datuk, mengambil kesempatan yang tak semena-mena. Jadi di masjid negeri kita ambil konsep boleh ambil barang-barang keperluan kepada mereka yang memerlukan. Tak ada pula orang ambil. Jadi bila kita tengok di masjid negeri, kita ambil itu, kita ambil SRC, Social Responsible Concern, kita letak barang-barang, boleh ambil siapa yang memerlukan, kena daftar. Jadi tak ramai pula yang ambil. Ramai ambil, setahun sebulan 100 lebih lah orang ambil. Juga berperanan juga, kalau potensi-potensi masjid-masjid besar berbanding masjid-masjid kampung yang lain, potensi-potensi itu tengok juga di sudut keuangan yang tadi, tengok kepada komuniti masyarakat yang setempatnya. Jadi untuk permulaan ini Datuk, kedudukan masjid, berperanan daripada masjid di daerah dan di kampung, juga berbanding di masjid negeri, kedudukan itu berbeza-beza. Berbanding pada Datuk tengok, saya tengok dalam kajian-kajian, banyak kajian-kajian. Saya baca paper daripada UKM pun saya baca, paper daripada universiti yang saya baca. Banyak kita mengambil contoh, oh Masjid Quba begini, Masjid Quba begini, masjid. Betul, kita setuju, kita tak menafikan sejarah. Tapi pada konteks hari ini, apa peranan, kalau konteks hari ini, kalau contohlah kalau kita duduk di masjid-masjid pengurusan kerajaan, tak apa, latih tubi itu ada. Tapi kalau di kampung, kalau kita nak mengharapkan macam di bandar, mungkin tidak sama, berbeza. Di Masjid Quba ketika itu, ya, wahyu turun, Nabi ada, peranan ekonomi, pakar rujuk tempat ada sekian. Tapi pada hari ketika ini, bantuan, kita mengharapkan bantuan juga daripada pihak kerajaan. Tak boleh kita mengharapkan sokongan di duit masjid daripada sudut sedekah semata-mata, infak semata-mata. Kita mengharapkan juga ada juga peranan kerajaan, baik pada state government atau federal government. Perlu ada gabungan-gabungan masjid ini untuk menyalurkan bantuan-bantuan lebih-lebih lagi pada masjid-masjid di kampung. Jadi kedudukan masjid hari ini mesti datang daripada luar, dan daripada masjid boleh bawa keluar, boleh bawa kepada dalam komuniti masyarakat. Kalau kita mengharapkan masjid semata-mata untuk mengharapkan kepada masyarakat semata-mata, mungkin tak berapa nak sampai kalau berdasarkan kepada faktor yang tadi. Jadi kita mengharapkan ada two way bantuan, daripada luar juga membantu, pihak agensi kerajaan, pihak daripada agensi, daripada komuniti, daripada NGO, daripada pihak anak-anak syarikat kerajaan negeri juga perlu membantu industri masjid. Barulah industri masjid itu boleh kita nak mengharapkan ada, nak membentukkan pengajiannya, nak membentukkan kepada remajanya, kepada struktur yang lainnya untuk berperanan dalam komuniti masyarakat. Saya menggariskan, saya meletakkan ada 7 faktor tentang pengimarahan masjid. Pengimarahan itu termasuklah berperanan dalam komuniti. Selain daripada masjid itu sendiri, kedudukan. Kalau macam masjid negeri, bolehlah tengah-tengah bandar Shah Alam. Kalau masjid kampung, kadang-kadang masjid ni jauh daripada orang. Orang nak datang buat program pun orang tak apa nak datang. Kemudian jawatan kuasa. Adakah jawatan kuasa boleh membantu ataupun jawatan kuasa kadang mengekang? Itu pun satu peranan juga yang ketiga. Yang keempat, keuangan masjid. Keuangan masjid. Kelima adalah tentang aktiviti yang dijalankan. Keenam adalah mestilah faktor daripada sokongan daripada masyarakat setempat. Kalau masjid banyak buat program tapi orang pun tak datang, orang pun tak boleh nak support, pun juga tidak membantu. Yang ketujuh adalah tentang struktur dan fasiliti yang disediakan oleh pihak masjid. Barulah kesemua ini kita lihat, kita garapkan adakah semua peranan ini cukup untuk masjid betul-betul berperanan seperti apa yang diharapkan seperti Masjid Quba. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair. Terima kasih banyak Ustaz Farhan. Ustaz menyentuh berkenaan dengan dana, keperluan bantuan daripada pihak agensi kerajaan dan sebagainya. Kita akan berbincang nanti, kerana kadang-kadang saya rasakan ya betul, dana itu merupakan satu keperluan, tapi mungkin dia bukan hanya kepada dana, dia lebih daripada dana. Apa dia sebenarnya? Saya rasakan adalah capacity building di dalam mereka yang terlibat dalam karya itu. Selangor ini ada 424 masjid. 424 masjid, macam Ustaz Farhan mengatakan tadi, ada masjid negeri, masjid daerah, masjid karya, masjid institusi, masjid pengurusan, masjid naik taraf, masjid diraja dan sebagainya. Dan bagaimana Ustaz mengatakan tadi, semua mainkan peranan masing-masing. Tapi kalau dana lah merupakan isunya, saya bagi contoh penglibatan saya dengan masjid diraja, Raja Haji Fisabilillah. Setiap minggu atau setiap bulan kita dapat collect lebih kurang dalam 25,000. Maknanya satu bulan, setiap minggu, satu bulan dalam 100,000. Maknanya satu tahun kita dapat 1.2 million.
itu mobilize daripada hari Jumaat dan hari-hari saja. So, tapi saya rasakan penglibatan di dalam pengimarahan dan pembasmian kemiskinan ataupun membiakkan ekonomi itu tidak begitu merancak. Bukan kerana dana saja, tapi bagian Ustaz mengatakan ini memerlukan lebih daripada itu. Di sini saya menyentuh kepada agensi Islam seperti lembaga zakat dan juga Yapim sendiri merupakan sebuah agensi. Saya mengatakan tadi Rasulullah mulakan dengan pembinaan masjid kemudian pasar. Kenapa tidak binakan Baitul Mal, institusi wakaf ataupun sekolah ataupun hospital ataupun ketenteraan, tapi dia membinakan pasar, kaitan rapat dengan ekonomi. Nah, di sini agensi-agensi seperti lembaga zakat dan badan-badan wakaf sebagainya mainkan peranan juga untuk menyalurkan dana dalam konteks bukan hanya sekadar untuk menyalurkan dana, kerana dana itu 100 bilion pun kalau kita dapat kumpul takkan cukup, tak pernah cukup dan tak akan cukup. Tapi saya nak memohon Ustaz Faizal dalam pengalaman dia di beliau di Kedah daripada lembaga zakat Kedah ni, bagaimana agaknya agensi seperti lembaga zakat di Kedah tu dapat menyumbang kepada pembangunan ekonomi. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Datuk Pengerusi, rakan panel dan seluruh peserta tetamu yang ada pada hari ini. Jadi berdasarkan soalan yang ditujukan kepada saya letakkan satu asas lah. Saya bercakap hari ini sekadar pengalaman di Lembaga Zakat Negeri Kedah. Sebab soalnya bila cakap soal zakat, soal wakaf ataupun menteri agama ni dia ada dia punya border melibatkan pengalaman negeri-negeri. Pertamanya bila sebut tentang masalah kami lah di Lembaga Zakat sebelum ini, bila bercakap soal masjid, bila bercakap soal bagaimana hubungan zakat dengan komuniti, pertama isu yang kalau kita Google hari ini pun kita akan dapat bagaimana masjid itu dibuat perbandingan dengan institusi rumah ibadat agama yang lain. Pergi ke rumah ibadat agama sekian-sekian mudah untuk mendapat bantuan. Pergi ke masjid akan dihalau. Kalau tuan-tuan cari memang akan jumpa itu. Yang kedua, kalau Google juga dalam Google, cari dalam Google bagaimana level agihan ataupun bagaimana hubungan komuniti dengan masjid dan seluruh mu'allaf. Bagaimana mu'allaf bila ke masjid, bila ke agensi agama akan ditolak. Kemudiannya bila kita bercakap soal bagaimana kemesraan dan sebagainya, pada ketika saya ingat kemuncak kepada kemarahan, bukan kemuncak lah bagi saya lah sebagai pengamal industri. Satu ketika seekor binatang lah babi masuk ke dalam masjid. Saya contoh ini pengalaman. Apa yang saya terkesan ialah masuk dalam satu masjid di Sungai Buloh. Tidak ada kaitan dengan Kedah. Tapi satu komen daripada netizen kepada kami ialah pegawai zakat lebih teruk daripada babi yang masuk dalam masjid. Ini realiti pengalaman. Jadi kita katalah sejauh mana hinanya kita di zakat, sejauh mana hinanya masyarakat, sejauh mana hinanya masjid di mata masyarakat. Masuk dalam konferensi orang hentam pengurusan masjid. Di mana letaknya kita pada ketika itu? Jadi kami duduk cari jalan, cari solusi bagaimana kita sebagai zakat, institusi agama bertanggungjawab nak memastikan institusi masjid yang ada di lapangan ni terbela, sebab kalau orang hina masjid, orang hina kita. Apa yang kita buat di Kedah ialah pertama ialah kita memastikan semua bentuk agihan zakat mesti melalui masjid. Sebab itu agihan bulanan kita negeri miskin itu, kutipan kita baru 270 juta, 150 juta agihan bantuan bulanan mesti melalui masjid. Jadi bila orang kata ke masjid ada bantuan. Ini yang kita buat. Yang kedua, kita ada agihan yang kita sebut di gerobak makanan, pusat bekalan makanan. Setiap bulan 40,000 rakyat Kedah akan mendapat agihan makanan melalui masjid setiap bulan. Setiap masjid akan dapat 40 set. Jadi ahli datang ke masjid, imam akan turun jumpa dengan orang miskin untuk memastikan hubungan masjid dengan masyarakat itu dia ada satu sentuhan. Yang ketiganya ialah kita ada bantuan segera rumah, Datuk. Kita ada banyak daripada 7, kita ada serendah RM15,000 sampailah ke RM102,000 untuk bantuan bina rumah dengan repair rumah. Dan kita ada bantuan segera yang memang kuasa masjid. Mana-mana rumah kena ribut, mana-mana rumah yang kena ada kerosakan, masjid luluskan segera RM15,000 on the dot, on the spot, menggunakan tukang kampung untuk memastikan rumah-rumah asnaf ini terbela. Dan
ini antara inisiatif kita Datuk, sebab bagi kita, kenapa agensi khususnya lembaga zakat negeri dalam konteks lembaga zakat negeri Kedah yang Ustaz sebut tadi, kalau kami di Kedah kita ada masjid T20, kita ada masjid M40 dan kita ada masjid B40 lah. Semalam saya bersama dengan PMB turun ke masjid di Pulau Tuba community. Masjid kutipan Jumaat tak sampai RM100 seminggu. Sebab masyarakat dia miskin, orang dia miskin, masjid pun asnaf. Ini yang kita katakan bagaimana peranan saya nampak agensi lah. Kalau saya kerangka lembaga zakat negeri Kedah, kita melihat tanggungjawab kita agensi bukan, walaupun bidang kuasa mungkin berbeza, baik YAPI, Menteri Agama Islam, Jabatan Agama Islam, lembaga zakat negeri Kedah, ialah kalau kita sebut tentang masjid yang Datuk sebut tadi, bagaimana Rasulullah SAW bina masjid dulu, kemudian bina pasar, nak memastikan komuniti di lapangan ini terjaga, dan instrumen keuangan sosial Islam yang saya kira lebih daripada 30, ada zakat, wakaf, ada sedekah, ada fidyah, ada infak, ada jariah, macam-macam pelbagai instrumen yang ada ini. Kalau kita boleh gunakan, cari jalan, cari solusi bagaimana ianya boleh jadikan sebagai ruang untuk kita memperkasakan masjid di lapangan. Jadi kami di lembaga zakat, Datuk, kita sentiasa brainstorm, cari jalan bagaimana kita nak memastikanlah, sebab sekiranya image dipalit kepada masjid, maksudnya kita sebagai orang-orang yang mana Islam, yang mana kita sebut memang ini rumah ibadat kita ni, menjadi tanggungjawab kami lah untuk memastikan nama masjid itu terbela, Datuk. Saya itu orang yang pertama, Datuk. Jazakallah khair. Ini berkait rapat dengan komen awal daripada Al-Fadhil Ustaz Farhan tadi. Saya melihat begini, kita ada dua isu di sini. Satu dalam konteks pembangunan ekonomi setempat. Satu lagi adalah untuk membangun dan memperbaiki kualiti kehidupan. Macam Ustaz Farhan kata tadi, memanglah kalau ada gerobok untuk menyediakan makan, kalau di masjid di kawasan saya itu ada banyak abuse, salah gunakan. Ada yang mengambilnya, yang bukan orang Islam pun ambil juga. Mengambilnya kemudian menjualkannya balik, kemudian membeli dadah pula lepas itu. Jadi daripada kita nak membantu, kita menimbulkan persoalan sosial yang lain pula. Jadi kita sudah kita telah menghadkan daripada dalam konteks untuk mengedarkan makanan-makanan sedemikian. Dalam konteks zakat ini, Doktor, saya rasakan begitu banyak. Kalau saya ambil contoh dekat Mawib ini, di wilayah ini, apatah lagi dengan LZS, Lembaga Zakat Selangor ni, kutipan je dalam konteks zakat je dah bukan beratus juta lah, sampai bilion dah. Tapi kita lagi-lagi berlegar di sekitar bagaimana nak membasmi kemiskinan. Jadi kita membicarakan tentang bagaimana membangunkan ekonomi daripada yang akan membasmi kemiskinan, diharapkan, daripada hanya sekadar untuk memperbaiki kualiti kehidupan. Kualiti kehidupan itu penting, tapi rather than you give the fish, you might as well give the fishing line. So isunya bagaimana kita nak pastikan bahawa konsep mobilizing of the fund and then distribution allocation of the fund is not a perpetual issue. It's a never ending story. You can't do that. You have to think of some other means, some other model, because we have been going on for the past 60 over years and it's just repeating itself. Jadi kita perlu mencari model yang agak berbeza daripada, artinya adakah mungkin, ini bukan soalan, adakah mungkin agensi seperti zakat dan Baitul Mal perlu bermainkan peranan bukan hanya menyalurkan dana, tetapi juga melihat bagaimana dana itu disalurkan, bagaimana ia dapat diawasi, monitoring of the optimal allocation. Mungkin itu kita akan berbincang lagi. Tapi kita juga ingin melihat bagaimana pengalaman sahabat-sahabat kita di negara jiran, di Thailand umpamanya. Apakah mereka juga berhadapan dengan isu yang sama? Jadi saya ingin menjemput Profesor Dr. Zakaria, bagaimana agaknya kedudukan masjid dan perundangan di Thailand, Ustaz, Doktor? Dan apakah cabarannya dalam membangunkan ekonomi, dan bagaimana di sana itu kerjasama di antara masjid dengan agensi di dalam membangunkan ekonomi masyarakat Muslim di sana. Persilakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Datuk Moderator, barisan ahli panel dan juga semua peserta
Forum Serantau Yapim 2024 pada kali ini. Alhamdulillah, pertama kali saya ingin mengucap terima kasih kepada pihak Yapim yang mengundang saya untuk menghadiri dan juga berkongsi dan mempelajari daripada Forum Serantau pada kali ini. Alhamdulillah, kami di Thailand merupakan masyarakat Islam yang majoritinya di selatan, tapi minoritinya di seluruh Thailand. Jadi kami itu lebih kurang 5.7% daripada penduduk 66 juta. Lebih kurang 3.600.000 lah mengikut statistik yang resmi daripada pihak kerajaan. Alhamdulillah, kami itu di Thailand mempunyai masjid sebanyak 4,059 masjid. Seluruh Thailand, masjid yang register dengan pihak kerajaan. Jadi kebanyakan masjidnya berada di wilayah selatan. 3,444 masjid daripada 4,059 masjid. Jadi 3,000 lebih itu di selatan, yang kemudian di kawasan tengah, Bangkok, Ayutthaya, Chak Cheng Sau, ini kawasan tengah ini lebih kurang 344 masjid. Dan di Bangkok saja kita ada sebanyak 178 masjid. Dan juga di utara timur, yang sepadan dengan Laos semua tu, kita ada masjid lebih kurang 20 masjid kat sana. Dan di utara juga, di kawasan Chiang Mai, Chiang Rai, kalau pernah dengar, kita juga ada masjid lebih kurang 18 masjid di kawasan utara. Jadi jumlahnya lebih kurang yang registernya 4,059 masjid. Ini menunjukkan, bilangan ini saya rasa menunjukkan potensi masjid itu sendiri dalam memain peranan dengan masyarakat Islam di Thailand. Alhamdulillah. Jadi kami di Thailand ni, kalau bercakap pasal masjid ni, sebenarnya undang-undang masjid ni sudah ada lama. Daripada tahun 1947. 47, yang mana pada masa itu pihak kerajaan mengeluarkan satu undang-undang mengenai dengan masjid, bagaimana penubuhannya, bagaimana pengurusannya. Dan setelah itu 50 tahun selepasnya, pada tahun 1997 adanya pindaan undang-undang, yang mana undang-undang masjid digabung dengan undang-undang institusi Islam lain-lain, macam Syekhul Islam, macam Majlis Agama Islam yang pusat, Majlis Agama Islam di wilayah. Jadi dimasukkan dua bahagian mengenai dengan masjid dalam undang-undang pentadbiran institusi Islam di Thailand. Ini pada tahun 1997. Jadi dalam undang-undang ini dia ada semua lebih kurang 46 section. Jadi ada dua bahagian daripada undang ini, iaitu bahagian yang kedua daripada section 12 sampai section 15 yang menyentuh pasal penubuhan masjid, dan juga daripada bahagian keempat section 23 sampai section 42 mengenai dengan pengurusan organisasi masjid, bagaimana mengurusnya masjid. Jadi bersandar kepada undang-undang ini, masjid di Thailand dapat mengurus, sama ada di segi ibadatnya, di segi sosialnya, di segi ekonominya, berdasarkan kepada undang-undang ini. Jadi dalam undang ini ada menyebutkan kuasa ahli jawatan masjid dalam memungutkan zakat dan juga mengurus mengenai dengan wakaf, dan juga tentang infak, sedekah dan sebagainya. Dengan sebab itu, kalau tengok secara umumnya, peranan yang dimainkan oleh masjid di Thailand, dia merupakan peranan yang sama dengan masjid-masjid yang ada di serantau ini.
Alhamdulillah. Tapi oleh kerana kami itu minoriti, nah kami menghadapi beberapa cabaran lah. Tak macam Malaysia, Alhamdulillah kita ada undang-undang yang cantik, kita ada pengurusan, kita ada pihak kerajaan yang menjaga semua urusan masjid. Nah, tapi kami ini masjid ini diurus ataupun diletak di bawah Majlis Agama Islam Negeri. Nah, jadi tidak banyak sumbangan lah daripada pihak kerajaan. Walau bagaimanapun, nah kami usaha untuk memartabatkan peranan masjid di kawasan kami. Nah, dengan sebab itu saya rasa kalau kita nak cakap pasal cabaran ni, saya boleh ulaskan dalam beberapa poin. Yang pertama iaitu mengenai dengan undang-undang itu sendiri. Nah, jadi kita, walaupun saya sebut ada undang-undang, tapi di segi detailannya tidak ada. Nah, saya contoh mengenai pengurusan wakaf. Nah, dalam undang-undang itu tidak sentuh dengan lafaznya wakaf. Nah, tapi menyentuh secara umum iaitu pengurusan urusan Islam sahaja, tidak ada wakaf. Jadi apabila kita nak membangunkan harta wakaf yang berada di bawah jagaan masjid itu, jadi kita akan menghadapi cabaran di segi undang-undang. Nah, maka itulah sebagai cabaran yang pertama yang saya lihat. Cabaran yang kedua iaitu mengenai dengan pengurusan dan juga urus tadbir. Nah, governance dan sebagainya. Saya rasa perlu kita memertabatkan lagi ahli jawatan kuasa, sama ada imam, khatib, bilal dan juga anggota masjid. Kita mesti mengadakan macam khusus pengurusan, sama ada pengurus di segi pengurusan masjid secara umum dan juga pengurusan bagaimana menggunakan masjid sebagai tempat untuk memartabatkan ekonomi dan juga sosial Islam di tempatnya. Nah, saya rasa itulah sebagai round pertama. Nah, saya boleh memberi sikit gambaran bagaimanakah kedudukan masjid dalam undang-undang Thailand dan juga bagaimanakah cabaran yang dihadapi oleh masjid di Thailand. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak Prof. Kita dicemburui masa. Terima kasih banyak atas penjelasan dan pengalaman perkembangan masjid dan juga penglibatan masjid dengan pengimarahannya untuk bangunkan ekonomi masyarakat tempat di Thailand. Prof. Ghafar, sebagai seorang analis, sebagai seorang researcher, sebagai seorang pakar dalam bidang ekonomi Islam dan keuangan Islam, prihatin akan apa yang berlaku dalam masyarakat kita kini. Adakah Prof rasakan dengan penjelasan diberikan tadi, dengan kedudukan masjid kini dalam konteks tata kelola, urus takbir yang governance dan sebagainya, sama ada Prof rasakan ia benar-benar memainkan peranan sebagaimana yang dihajati? Kerana konsep dan falsafah masjid semua sedia maklum. Tapi dalam konteks realitinya, whether you like it or not, masjid kini dibina, sama ada daerah ke, sama ada syariah ke, sama ada negeri ke, ia tertakluk di bawah pengawasan Majlis Agama Islam Negeri, whether you like it or not. Right? Kemudian dia berjawab juga dengan macam di Selangor ni, dengan JAIS lah, dengan JAIS dan MAIS sebagainya. Pelantikan pun melalui JAIS dan MAIS. Dan mereka ni pula di bawah pengawasan istana. Sama ada you like it or not, itulah kedudukan strukturnya. Jadi pandangan Prof ini dalam konteks tata kelola pengurusan masjid di peringkat negara lah katakan, apakah mungkin ia memberi ruang untuk masjid mainkan peranan untuk membangunkan ekonomi setempat? Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Moderator, ahli-ahli panel dan peserta sekian. Mungkin Datuk tadi tak menjelaskan saya daripada mana, tapi kalau nak tahu lebih lanjut saya boleh Google nama saya. Jadi boleh tahu lebih lanjut. Ya, Google. Ya. Okey. Tanya kepada Yapim.
kerana menjadi meraihkan hari lahir yang ke-40. Tapi ada satu tambahan saya rasa sejarah yang perlu kita fahami, iaitu a journey from Mecca to Yapim. Apa maksud dia? Cuba kita lihat, a journey from Mecca to Yapim. Kerana kita lihat hasil persidangan ekonomi Islam di Mekah tahun 1975, dan wakil Malaysia pada itu ialah Prof. Arif daripada UC Melaya, mencadangkan supaya ada satu institusi untuk meraihkan perkembangan ekonomi Islam. Maka terakhirlah pembangunan ekonomi Islam, iaitu Yapim. Jadi itu yang perlu kita fahami, iaitu a journey from Mecca to, sehinggalah terhasillah yang lain-lain, program ekonomi Islam, institusi kewangan Islam dan sebagainya, hasil daripada persidangan tersebut. Maka kita tidak boleh lari bahawa institusi ini adalah sangat penting. Tapi kalau kita lihat daripada perkataan masjid itu sendiri, ialah pusat atau tempat ibadah, ya, tempat ibadah. Jadi dulunya ialah tempat ibadah saja, bukan institusi, bukan institusi masjid. Kerana kalau kita lihat dari segi ekonomi adalah melibatkan institusi. Jadi kalau kita lihat institusi ini adalah tertakluk kepada peraturan, rule of the games. Apa dia rule of the game? Maka di situlah kita lihat bahawa kita harus mempelajari apa dia rule of the gamesnya, ialah perlembagaan persekutuan, satu, perlembagaan negeri dan enactment. Okay. Perlembagaan persekutuan ada dua perkataan Islam. Apa dua perkataan Islam dalam perlembagaan persekutuan? Satu ialah agama Islam, perkara 3 dalam kurungan 1, agama resmi agama Islam. Yang kedua ialah pentadbir sultan sebagai pentadbir agama Islam, perkara 3 dalam braket nombor 2. Okay. Tetapi ada satu lagi agama Islam, ialah hasil agama Islam, perkara 97 dalam braket 3. So kita kena fahami di situ. Jadi kalau kita lihat dari segi aspek ini, bahawa Islam ada institusinya yang perlu ditadbir. Keduanya ialah apa aktiviti yang perlu dijalankan dalam Islam. Jadi soalannya ialah, mungkin soalan yang forum ini ialah, mengapa bila kita bercakap pembangunan ekonomi dan sosial, maka ia diserahkan kepada masjid? Kenapa harus diserahkan kepada masjid? Boleh jawab? Mungkin boleh jawab sendiri, kenapa masjid? Jadi kami cuba nak mengupas kenapa perlu diberikan kepada masjid. Maka kita lihat semula, kenapa perlu adanya majlis agama Islam yang mentadbir agama Islam. Kerana fungsi seperti Prof. Zakaria tadi, bahawa antara fungsi majlis ialah, peranannya ialah memajukan ekonomi dan sosial umat Islam. Jelas. Jadi peranan majlis ialah membangunkan ekonomi dan sosial umat Islam. Dengan untuk membangunkan tersebut, maka dalam enactment tersebut dia ada dinyatakan bahawa adalah bentuk tata kelolanya. Bagaimana nak menubuhkan masjid, bagaimana nak mengelola masjid. Kemudian pelantikan jawatan kawasan masjid, AJK Koreah dan sebagainya. Tetapi ada satu yang penting di situ, ialah kalau mengikut Majlis Agama Islam Selangor perkara 105, iaitu masjid tertakluk kepada kawalan majlis. Apa maksudnya? Pada mana-mana masa pun majlis akan memberikan arahan kepada masjid. Apa bentuk arahannya? Antaranya ialah nazir tadi perlu melakukan aktiviti yang berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi apakah ekonomi berdasarkan Ahlussunnah wal Jamaah? Jangan kita bercerita tentang aliran lain pula, Asy'ariyah Maturidiyah, kan? Kalau saya dulu waktu saya jadi rektor di Johor, kita kena kekalkan ini aliran Asy'ariyah Maturidiyah, kena stick pada itu. Kemudian kita lihat bahawa dalam masjid ini apa aktivitinya, kan? Sebab fungsi masjid tadi ialah pembangunan ekonomi dan sosial. Aspek sosialnya apa? Sosialnya ialah pendidikan, kan? Pendidikan, ilmu, ukhuwah dan lain-lain. Dan saya lihat di sini bahawa siapa sebenarnya yang memakmurkan masjid? Kan mungkin Ustaz Farhan ada surah At-Taubah, kan? Siapa yang layak memakmurkan masjid?
Dan disitulah bagi saya masjid tempat untuk melahirkan pelaku-pelaku ekonomi. Sebab penting dalam ekonomi ada pelaku. Siapa pelaku ekonomi? Saya consumer, saya pengeluar, dan saya adalah pemilik. Kan, pemilik perusahaan atau pemilik company. Dan dalam Islam sendiri kalau kita lihat ayat Al-Baqarah 1 hingga 20 jelas bahawa manusia ini terdiri daripada 3, jelas itu. Believer, non-believer, apa lagi? Munafik kan? Jelas. Jadi adakah masjid mampu menghasilkan pelaku ekonomi yang mempunyai tiga dia, terutama yang believer kan? Siapa itu believer? Believer ialah orang yang solat dan mengerjakan membayar zakat. Satu. Kan? Orang yang dapat bekerja dan mencari rezeki. Kemudian untuk siapa? Untuk diri sendiri, untuk isteri atau isteri-isteri kan? Okay. Atau anak dan juga zakat dan yang lain-lain. Kemudian kalau kita lihat itulah bahawa dalam Quran juga ini kita kena belajar learn economic from Al-Quran. Banyak tentang ayat kan. Satu lagi ialah tentang believers yang perlu menggunakan barangan halal dan taib. Perbincangan kita pada hari ini kita lihat bahawa halal itu hanya terhad kepada makanan dan minuman. Datuk moderator kata halal pasaran. Yes. Kalau kita rujuk perkara ni hadis 35 Imam Nawawi itu ialah tanajush. Dinyatakan pasaran, ciri-ciri pasaran. Halal perkahwinan. Sebab tu bila international student saya tanya pada saya, kenapa Islam mengharamkan LGBT kan atau abortion? Okay. Sebab student ni bukan Islam, dia nak rationalkan. Saya jawab pada mereka, kalau Islam menghalalkan LGBT, maka tidak berlakulah pertambahan penduduk. Kahwin sama jenis boleh laku pertambahan penduduk tak? Yang ini penduduk inilah yang akan bekerja. Cuba kita lihat pada hari ini Singapura dan juga di Jepun menghadapi masalah kerana mereka mengekang pertumbuhan penduduk, maka ekonomi dia mengecut. Ya. Kemudian yang ketiga ialah kalau kita sebagai believers menghasilkan pelaku, di situ ada masjid, tetapi kenapa di persekitaran kita ada kredit community? Nah, di persekitaran kita ada kredit community, di persekitaran kita ada bank konvensional, di persekitaran kita ada pajak gadai, bukannya Arahnu, kan? Dia kata 2% Cetia, kan, Along dan sebagainya kan. Jadi di situ kita lihat bahawa masjid harus memainkan peranan untuk menghasilkan pelaku ekonomi yang kita anggap tadi ialah believer, percaya kepada Allah dan Rasulnya dan hari kiamat dan seterusnya yang lain-lain, sehingga dapat menghasilkan satu pembangunan ekonomi di persekitarannya dan juga kepada negara umumnya. Jadi saya lihat itu perspektif yang bagaimana peranan masjid tadi dapat menghasilkan pelaku-pelaku ekonomi yang dapat membantu ekonomi Islam berkembang di negara ini, insyaAllah. Terima kasih banyak. Saya tertarik dengan pandangan Prof. Tapi kita tak ada masa nak bincangkan aspek Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam forum yang lain mungkin, insyaAllah. Tapi saya tertarik dengan pandangan Prof. Saya ada beberapa soalan dalam round kedua. Tinggal lagi kita tidak berkesempatan. Saya terpaksa menghormati juga beberapa persoalan dikemukakan oleh ahli-ahli para hadirin ini. Tapi saya ingin menyentuh sedikit untuk kesemua ahli panel yang mungkin sudi menjawab. Saya rasakan begini, topik hari ini adalah membicarakan tentang peranan masjid dan agensi Islam. Bila kita cakap pasal ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam, sistem keuangan Islam, what makes up a system? What makes up sistem ekonomi Islam? Apa dia yang di dalam sistem ekonomi Islam? Di mana kita harus menekankan aspek. Prof. Ghaffar ada menyentuh tadi dan saya tertarik, ia merupakan menyentuh kepada pelaku. Kerana saya lihat begini, if you want to Islamize the system, if you want to Islamize the financial system, for example, what constitute the financial system to make it Islamic?
Number one, you have the financial institution, institusi keuangan dalam ekonomi itu. Keduanya adalah the produk-produk yang disediakan oleh institusi keuangan itu. All the financial product, Islamic or non-Islamic. Financial institution, Islamic or non-Islamic. Is it within the economic system or not? Ketiganya adalah the marketplace, pasaran keuangan, pasaran di ekonomi itu. Di keempatnya adalah the regulator, yang ini yang mengawasi apa yang gelagat berlaku di sebuah sistem itu. Dalam konteks kita, SC ke, bank negara ke, sebagainya. These are among the element yang kita katakan, if they are Islamic, then perhaps we'll be able to have an alternative pure Islamic system. Dan yang terakhir sekali yang disentuh oleh Prof adalah pelaku itu ada. Ya, ini the players. If the player, you can have all memenuhi syarat economic system Islam ataupun Islamic financial system. But if the players who are Muslim but acting in an un-Islamic way, you will never be able to have an alternative Islamic financial system. Ini yang dikatakan oleh perkataan tadi, pelaku. Di sini peranan masjid. Peranan masjid untuk menyemai pemahaman kepada bagaimana kita dapat benar-benar berlaku sebagai seorang Muslim yang dijanjikan Allah. Kalau kita seorang pedagang, kita seorang usahawan, kalau kita jujur, dijanjikan syurga. Jadi bagaimana Abdul Rahman bin Auf yang terkaya antara sahabat-sahabat dijanjikan syurga. Ini konsep di antara, oh ini semua dunia. Kita macam mana pun kita mati, benda semua tinggal. Itu another anomaly yang menghambat perkembangan ekonomi Islam. Hatta di masjid dengan agensi Islam yang cuba menyemai akan pemahaman ini, tapi begitulah konsep yang dipegang oleh setengah-setengah mereka ini. Nah, di sini saya ingin kemukakan pada ahli panel. Persoalannya, umpamanya di masjid, saya rasakan peranan masjid dalam pengimaran ekonomi ini, minta maaf saya rasakan kalaulah strukturnya, struktur yang ada sekarang, tata kelola, the governance and the urus takbir, bersedia yang kini ada, you can never be able to do that. Why? Kerana peranan dimainkan oleh pegawai masjid agak keterlaluan. Saya lihatlah masjid negeri, masjid daerah, masjid diraja, pengalaman saya sebagai ahli lembaga masjid, yes, too much, overwhelming, you cannot. Kadang-kadang saya rasakan, apakah mungkin Ustaz Farhan di masjid negeri ini, imam besar, diagihkan, bermakna kita ada barisan pegawai masjid yang hanya dikhususkan untuk menguruskan hal ehwal ibadah agama khusus. Oleh kerana itu adalah fungsi hakiki mereka, untuk mengimamkan salat, untuk menguruskan ibadah dan dakwah dan sebagainya. Tapi ada lagi satu tim professional who are managing the mosque. Ya, ini barisan pengurusan masjid yang boleh berkecimpung dengan komuniti tempat, yang boleh menguruskan dana yang dikumpulkan. Kerana kalau ambil pada Dr. Faizal, berapa banyak pun dana disalurkan, jika ia tidak diuruskan dan ditakbir dengan optima, dengan dapat kita meneliti akan di mana duit itu, bagilah berapa bilion sekalipun, tetapi akhirnya it is the characters of the people, recipient itu yang akan menentukan sama ia berjaya atau tidak. Dan apatah lagi yang Prof mengatakan di Songkla pun begitu juga, di Thailand pun begitu juga. Saya nak kemukakan ini sebagai satu pandangan umum, bagaimana ia juga mungkin dapat diketengahkan sebagai satu resolusi, oleh kerana ini merupakan isu pihak kerajaan, pihak pemerintah, bagaimana peranan kedudukan. So mungkin sesiapa yang boleh respon kepada pandangan dan soalan itu. Silakan Ustaz Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Balik kepada Masih Datuk, soalan apakah peranan pentadbir masjid itu boleh diagihkan supaya ada perkembangan dalam institusi dalam masjid itu. Pertama, seperti yang ahli panel Prof sebutkan tadi, majlis kita anggap mudah fahamnya ialah sebagai kementerian, dilaksanakan oleh agensi seperti JAIS dan sebagainya. Kemudian dilantik, ada jawatan kuasa tadbir. Kalau masjid negeri, Datuk SUK lah Selangor sebagai pengurusi jawatan kuasa tadbir. Datuk juga ada jawatan kuasa tadbir di masjid saya berjaya, Masjid Safi Sabilillah. Yang kedua, kita ada pengurusan masjid. Macam masjid negeri pula, kita ada satu lagi jawatan kuasa, iaitu jawatan kuasa keuangan Datuk khas,
Ini Tuanku Sultan menitahkan ada jawatan kuasa khas yang dipengurusi oleh pengarah JAIS, ada wakil Tuanku dalam tu dan sebagainya untuk mentadbir keuangan sahaja. Ada jawatan kuasa tadbir. Jadi di bawah jawatan kuasa tadbir ada organisasi pengurusan yang dinamakan sebagai di Selangor. Saya ambil konteks Selangor, saya minta maaf yang lain-lain saya tak berapa pasti. Yang di Selangor dilantik imam itu, dia tidak nama imam dah sekarang, sampai pengurus masjid. Di bawah pengurus masjid dia ada katalah 41, grade 41. Di bawah tu katalah ada 29 seorang, ada 19 seorang. Di masjid negeri saya ada kaki tangan seramai 50 orang di bawah di Masjid Sultan Abdul Aziz Shah. Kalau kita nak asingkan peranan itu, yang bagi Datuk, pada pandangan saya Datuk, ya memang betul bebanan itu. Macam contoh saya, di bawah saya ada 5 kontraktor. Nilainya hampir 20 juta. Saya ada 3 bangunan, jaga bangunan masjid 1, jaga bangunan Dewan Syarah dan Muzakarah Islam 1, yang ada auditorium, ada banquet, ada office, ada sebagainya. Ada jaga satu lagi bangunan, nama Dewan Jamuan Masjid Sultan Salim. 3 bangunan. Jadi nak cerita bocornya tentang dia punya landscape-nya, dia punya electrical-nya, housekeeping-nya, semua benda ni perlu diambil tahu. Oleh kerana nama dia sebagai pengurus masjid, maka sayugianya pengurus masjid itu perlu berperanan, kena ambil tahu tentang semua. Contoh, kubah masjid negeri, kubah yang terbesar di Malaysia. Dengan nilainya kubah yang kedua, ada berapa pilih dalam tu, berapa banyak kena tukar bila nak basuh dan sebagainya. Ada 4 menara. 4 menara ni 4 menara yang tertinggi dalam kategori masjid. Pun Malaysia Book of Record. Jadi semua nak kena ambil tahu. Kapetnya, kapasiti masjidnya dan sebagainya, klinik. Jadi pandangan saya Datuk, untuk kita mengasingkan pengurus masjid itu hanya sebagai pengibadatan semata-mata, satu, ini saya ambil daripada bawah Datuk, kita akan pergi kepada top management. Kita nak asingkan dia sebagai hanya ibadah semata-mata, pandangan saya takut kita akan ke belakang. Saya cukup cemburu dengan PTD. Ni cerita mungkin tuan-tuan mungkin bersetuju ataupun tidak. Saya cukup cemburu dengan PTD. Dan lagi cemburu kalau mereka ini latar belakang agama daripada tahfiz, masuk PTD, jadi pentadbir. Ini lagi kita cemburu. Cuma yang kita perlu sekarang ini, yang pandangan saya Datuk, yang perlu kita, pengurus-pengurus kita, kawan-kawan kita di masjid-masjid daerah, masjid-masjid kampung, masjid nazir, perlu juga dapat latihan macam PTD. Kita tak mahu mereka diambil kerja, dapat surat lantikan, terus pergi masjid. Apa nak buat ni? Kita pun tak tahu. Macam mana nak urus keuangan? So, nak tak nak, untuk kita bangunkan supaya orang agamawan ini boleh duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, untuk melahirkan mereka juga pandai baca BQ, mereka tahu baca kontrak daripada JKR, mereka tahu cara di masjid negeri, duit lebih daripada 20,000. Kita kena buka perolehan pula. Tak tahu ni masjid-masjid daerah mungkin dah laksana. Di masjid negeri kita ada jawatan kuasa perolehan. Jadi hari ini nak jadikan sebagai pengurus masjid bukan semata-mata lepas bersembahyang Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum, balik tidur, kapet kena taik kucing pun buat tahu. Itu soal panel housekeeping. Housekeeping tu pun kita tengok contohlah Datuk. Housekeeping tu kontrak, dia pun cleaner tu pun perempuan. Bila tak period ke ini masuk masjid, contoh Datuk kata, tak period ke ini masuk masjid, bersihkan masjid, macam mana pula dia buang tai kucing tu? Contoh begitulah keadaan. So tanggungjawab sebagai pengurus masjid yang diletakkan itu, peranan yang cukup besar, nama pun sebagai pengurus masjid. Cuma yang kita minta adalah latihan. Bab saya bersetuju dengan Datuk. Saya pernah bekerja di korporat selama 2 tahun. Dan kita tengok kita perlukan modul masjid korporat. Saya cukup setuju. Dan kalau bolehlah masjid-masjid dia ada dana yang mencukupi. Kalau kita boleh buat koperasi yang masjid-masjid lain, Korea lebih mudah berbanding kepada masjid-masjid urusan macam kami. Kalau kita lah ada koperasi yang boleh membangun ataupun kita boleh buat pelaburan. Ini kena semak balik dengan garis panduan yang seperti Datuk sebutkan tadi. Ada garis panduan yang sebutkan, apakah masjid boleh membuat pelaburan? Jika pelaburan itu menguntungkan, untung jemaah. Kalau pelaburan itu tidak menguntungkan, adakah jemaah perlu menanggung kerugian itu? Itu kita tengok. Dan balik kepada apa juga yang kita bincang, perlu juga balik kepada masjid adalah tempat pengibadatan kepada Allah. Balik kepada masjid sebagai nak meningkatkan akidah. Yang kita risau, adakah peranan masjid hari ini betul-betul berperanan untuk meningkatkan seperti Prof sebut tu, tentang akidah dan sebagainya. Wallahu a'lam Datuk. Terima kasih banyak Datuk. Jazakallahu khair. Mungkin Dr. Faizal,
Ni saya tengok soalan-soalan ni, saya rumuskanlah. Ada yang sentuh pada GISB, ada sentuh kepada pihak lembaga zakat nak ambil alih sebagainya. Tapi saya punya maksud adalah begini, saya minta tolong komen. Rata-rata mengatakan masjid sebahagian besar, bukan semualah, agak lembab, agak lesu. Pengimarahan aktiviti masjid itu tidak menarik golongan muda. Benda program yang dilakukan, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib dan sebagainya, sama je bertukarnya ustaz, tetapi topiknya yang lapuk, yang tidak atraktif langsung, tidak memotivate orang untuk mendatang sebenarnya. Dan agensi-agensi Islam seperti Baitul Mal, seperti lembaga zakat pula lembab, lambat, tahu nak collect, tapi bila nak distribute, orang dah nak sampai habis nyawa pun masih lagi tak distribute. Ini komen ini komen. Jadi kadang-kadang ada yang soalan-soalan kata mungkin dia collect, kita lah manage, biar di professional manage depan lah maksudnya. Jadi adakah mungkin agensi Islam seperti YAPIM ataupun seperti Zakat dan Baitul Mal perlu berinteraksi dengan JLC, JLIC ni untuk membantu benar-benar untuk membangunkan, dan masjid mainkan peranan untuk character building. Because character building is very important. At the end of the day, the characters of the recipient. Jadi silakan. Terima kasih Datuk untuk round yang kedua ni. Saya terus respon lah masa kita. Saya ingat ketika mana saya duduk dengan Tan Sri Azman Mukhtar, Mursyid Tabung Haji, sebab ketika tu saya sebagai ahli lembaga pengarah tabung haji, kami bersama dengan menteri ke haji. Saya duduk dengan Tan Sri Azman di hotel, duduk dua. Saya sebut pada Tan Sri, sekarang ni kita dalam corporate. Sebab saya memang duduk sebagai lembaga pengarah tabung haji, saya kata kita dalam corporate, how to develop our society through masjid and then also through lembaga zakat negeri Kedah. Sebab saya kata pada Tan Sri, at that time, Tan Sri, kita bersedia. Sebab round yang pertama saya bercakap tentang consumption, distribution. Dan yang kedua ni saya akan bercakap soal bagaimana productive distribution. Kan, bila kita sebut itu, saya ingat pada ketika itu, alhamdulillah, itu hasil perbincangan itu kita di Kedah, bila kita dapat sokongan daripada MIOC Leadership Council, IB, also we get collaboration with some institution. Now we have more than 13 institusi. Kita launching projek Hasan. Yang mana dalam komuniti ni itu, isu yang berlaku di lapangan ialah isu padi kunca. Masyarakat berhutang dengan kartel-kartel padi. Jadi apa yang kita buat adalah kita cuba bincang daripada peringkat institusi zakat, corporate, daripada 13 institusi tadi, bersama dengan rakan komuniti kita di masjid, kita nak bangunkan komuniti dari sudut ekonomi. Dan alhamdulillah PM kita pun dah launching dalam masa seminar bulan 5 dengan dana 10 bilion, dan insyaAllah isu akan dilaunching oleh Tuanku Sultan Kedah bagi projek ini. Saya nak sebut kita di sana, usaha kita di lembaga zakat negeri kita tak terbatas kepada just kata bagi distribute konsumtif punya distribution, tetapi kita juga berkolaborasi dengan institusi korporat supaya institusi masjid itu diperkasakan. Dan saya sebutkan tadi bagaimana komuniti kita sekarang ni kita ada projek Hasan. Projek pertama kita projek Hasan. Bagaimana kita nak memastikan para petani pesawah di setiap karah-karah di Kedah itu mendapat satu orang kata apa, sokongan daripada masjid dan juga korporat untuk dibangunkan secara bagaimana mengeluarkan hasil yang tinggi dalam keadaan dapat meningkatkan produktiviti mereka. Alhamdulillah Datuk, kita dah dapat sokongan daripada institusi korporat. Okey. Silakan. Okey. Yang kedua, bagaimana kita di lembaga zakat negara juga kita melakukan program capacity building dengan kerjasama rakan korporat. Kita dapat sokongan daripada PMB, kita dapat sokongan daripada YAPIM, kita dapat sokongan daripada Bank Islam, kita provide microfinancing program. Setiap petani ataupun entrepreneur yang nak develop dia punya orang kata apa business, kita provide microfinancing, dan kita juga buat coaching mentoring program untuk 1 year. Kita dari sudut FMB ataupun ini dari sudut kalangan petani ataupun daripada kalangan orang yang buat craft tangan di lapangan, kita bagi, dan kita di bawah projek ITK bersama dengan sokongan Bank Negara. Kita juga dengan kerjasama masjid, kita juga latih usahawan di lapangan, kita bagi microfinancing, dan kita juga buat coaching dan mentoring. Yang ketiga, bagaimana memastikan apa yang Ustaz sebut, sebab sebahagian ini di Kedah AJK masjid tidak ada elang, dan dia orang ni sebagian besar menerai getah dan sebagainya. Apa yang kita buat ialah kita melantik penolong amil, kita bagi elang bulanan, dan kita buat latihan secara berkala. Sebab nak memastikanlah, mungkin dia tak dapat sampai ke tahap seorang PTD Ustaz, tetapi at least
sebagai seorang ketua, sebagai seorang masyarakat, dia boleh berperanan di dalam masyarakat. Kalau kita sebut, bila kita nak turun ke lapangan, corporate akan turun, zakat akan turun, dia tahu apa yang kita boleh provide kepada komuniti daripada peringkat lapangan di Kedah. Itu. Terima kasih banyak. Prof. Zakaria, dipersilakan. Saya nak Prof. Zakaria pentuh kepada capacity building, mindset change, character build up, skill set, dua-dua daripada agensi dan masjid dan juga pihak community, kerana dia mesti mengimbangi. Dana is another issue, tak apa, okey. Tetapi ada yang controllable, ada yang uncontrollable variable. Variable yang boleh kita control, ada bagaimana kita menyemai the skill set and the character building supaya attitude and behavior of the recipient itu berbeza daripada mereka yang lain. Silakan. Terima kasih kepada Datuk Moderator. Dalam pandangan saya lihat bahawa peranan masjid dalam membangunkan ekonomi Islam, dia perlu kepada perkongsian. Dalam usaha itu, dia tak boleh usaha sendiri, mesti ada kerjasama dengan agensi-agensi lain, sama ada agensi agama, sama ada agensi kawangan Islam dan sebagainya. Nah, sebagai contoh, izinkan saya memberi contoh yang dilakukan di Thailand. Nah, kami alhamdulillah kawangan Islam di Thailand sudah berumur 37 tahun. Nah, jadi muda pada Yapim 3 tahun lah. Kalau Yapim 40 tahun, institusi kawangan Islam yang pertama di Thailand ditubuh pada 1987. Nah, sebagai koperasi. Nah, selepas itu pada tahun 2003 kita ada Islamic Bank of Thailand secara fullnya. Nah, setelah lulus enactment mengenai dengan Bank Islam of Thailand, lepas itu tahun 2004 kita ada Islamic Fund di pasaran modal, alhamdulillah, dan kita ada Syariah Index, dan pada tahun 2005 kita pun ada takaful. Nah, jadi sektor ekonomi Islam alhamdulillah di Thailand sejak pada 1987 sampai sekarang 37 tahun tu kita tengok ada perkembangan alhamdulillah di segi ekonomi Islam. Dengan sebab itu di sana ada kerjasama di antara institusi kawangan Islam dengan pihak masjid dalam membangunkan ekonomi Islam itu sendiri. Nah, sebagai contoh, di Thailand seperti saya kata tadi, kita sudah ada Bank Islam of Thailand yang mana ditubuh mengikut Akta Bank Islam 2002. Nah, jadi pada tahun 2003 kita tubuhkan Bank Islam. Sekarang ada cawangan lebih pada 100 cawangan, bukan sahaja di kawasan selatan Thailand, bahkan di seluruh Thailand ada cawangan Bank Islam. Dan kita ada sebanyak 44 koperasi Islam. Nah, ini pun di antara institusi kewangan Islam yang main peranan dalam Thailand, sebanyak 44 institusi koperasi Islam. Jadi kalau kita tengok kepada total number aset, iaitu 4,000 juta USD. Nah, ini sebagai berdasar pada kajian yang saya buat terakhir, saya himpun semua Islamic asset, daripada semua sektor didapati, iaitu 128 ini Thailand lah. Jadi kalau kita nak kira USD, iaitu 4,000 juta USD dolar. Nah, jadi alhamdulillah daripada sini kita dapat lihat bahawa kerjasama yang diberikan oleh pihak kawangan Islam kepada pihak masjid, iaitu pertamanya melalui zakat. Nah, ada zakat yang diberi daripada institusi kawangan Islam kepada pihak masjid. Kadang-kadang terus kepada masjid, kadang-kadang melalui majlis agama Islam di negeri ataupun majlis agama Islam di pusat. Nah, ini menunjukkan kerjasama di antara institusi kawangan Islam dengan masjid. Nah, dalam memperkukuhkan ekonomi Islam, terutama di segi sosial, social finance. Nah, di zakat ni social finance. Nah, ada juga sebagai contoh yang kedua menunjukkan kerjasama untuk membangunkan ekonomi Islam, masyarakat Islam
iaitu satu projek yang di kerjasama, ada MOU di antara Bank Islam dengan Majlis Agama Islam Pusat, dan dia akan diagihkan kepada masjid-masjid, iaitu Bank Islam akan sediakan dana. Nah, satu dana yang mana sebenarnya tadi saya beri nombor masjid kan, 4,000 masjid. Nah, jadi sekarang sudah berjalan projeknya. Dia sudah tawar kepada ataupun beri maklumat kepada berapa 1,000 lebih masjid lah. Sekarang sudah dapat dana tu 645 masjid. Baik, untuk dapat dana tu. Nah, Baik. ya. Nanti Prof boleh sambung lagi nanti. Saya nak berikan peluang pada terima kasih banyak Prof, terima kasih banyak masa mencurui kita ni. Prof Ghaffar, saya mohon kalau dapat rumuskan pandangan semua. Tapi sebelum itu saya nak menekankan lagi bahawa topik kita pada pagi ini adalah masjid dan agensi Islam, peranan masjid dan Islam di dalam membangunkan ekonomi masyarakat dan komuniti. Dan dalam konteks membangunkan ekonomi itu, bagi mereka-mereka yang masih lagi menuntut di universiti itu, ketahuilah pengajian ekonomi itu bukan sangat kepada the issue of demand and supply, etc. The disiplin pengajian ekonomi itu adalah the discipline of the study of the behavior of man. If you look very carefully dalam konteks syllabus curriculum, the study of economy, it is not the study of the supply and demand and all other models of the economy, international economy, welfare economy, etc. It is very much the study of man, the behavior of man in response to what the resources in the environment and in the engagement and interaction. Artinya, bagaimana Prof Ghaffar tadi melakukan penekanan kepada pelaku ekonomi itu tadi. That's very correct. So, Prof, tolong rumuskan bagaimana masjid dan agensi boleh melainkan peranan dalam capacity building supaya selain daripada dana, understanding of the characters and behaviours of development of the mindset and character building merupakan intipati kepada membangunkan sebuah ekonomi. Silakan. Itu akan merupakan juga rumus kita. Terima kasih. Terima kasih Datuk Moderator. Susah juga nak merumuskan semua sekali. Tapi ada dua perkara, iaitu mungkin kita boleh membuat satu kesimpulan bahawa masjid mempunyai peranan untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Cuma bagaimana caranya dan apa kaedahnya, saya rasa ini kita pulangkan kepada masjid, tiap masjid bagaimana nak melakukan. Dan ada banyak amalan terbaik di situ. Cuma saya nak mencuh tentang capacity building. We want to build the capacity of whom? Adakah orangnya? Okay. Adakah fizikalnya kan? Okay. Kalau kita lihat capacity building orangnya, siapa sebenarnya orangnya? Ialah pengurus. Tapi setakat ini saya jatuhkuasa juga di masjid. Tidak ada pun fit and proper test. Tidak ada. Siapa yang duduk dalam jatuhkuasa tidak ada fit and proper test. Tidak ada. Main angkat tangan saya setuju. Tak ada fit and proper test. Mungkin majlis kena adalah fit and proper test siapa yang layak dalam tu. Kemudian kapasiti yang kita lihat daripada keuangan. Kita lihat bahawa keuangan adalah memainkan peranan penting. Tapi keuangan yang boleh dijana daripada syariah dan juga keuangan yang boleh dijana daripada luar. Ya. Kalau kita lihat keupayaan di mana kedudukan masjid itu sangat penting. Kalau Ustaz tadi Imam Besar kata 40,000, saya hanya dapat dalam sekitar 3,000 je. So what is my capacity kan? Capacity to create the program. Dan kadang-kadang sangat sedih lah. Masjid dapat banyak, dia tidak memberi kepada yang surau. Amat malang sekali. Surau tak dapat bantuan daripada masjid. Okay, padahal kami ni surau, kadang-kadang kami adalah anak kepada masjid. Okay. Jadi keupayaan di situ ialah keupayaan keuangan. Dan saya rasa di sini bahawa inilah peluang bagi capacity building of the community untuk melihat keupayaan dana luar, bagaimana dia boleh digunakan untuk membangunkan ekonomi dan sosial di tempat itu. Okay. Ini saya dan pengalaman kami melihat bahawa orang luar ingin bekerjasama dengan kami, yadimnya, yapimnya, dengan individu tertentu. Jadi sangat penting di situ. Cumanya ialah
kita kena lihat bahawa hasil kajian yang kami dapati bahawa masjid adalah tempat yang paling dekat sekali kepada masyarakat setempat. Ya, apa-apa pun masalah masyarakat tempat, maka itu adalah mereka merujuk kepada masjid. Kedua, kalau kita lihat, pensyarah adalah orang yang sangat dipercayai berbanding politician, kan? Institusi mana yang paling dipercayai? Masjid adalah institusi yang dipercayai. Jadi bagaimana kita nak develop our capacity building dengan diberi bahawa kita mempunyai dana, kita kita dekat dengan masyarakat, dan yang ketiganya ialah kita adalah institusi yang sangat dipercayai oleh masyarakat. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Saya dah terima lambayan kali keempat oleh pihak urus dia untuk kita berhenti. Saya bagi pihak penganjur mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli panel kita. Kita berikan satu tepukan gemuruh atas pandangan dan sumbangan mereka. Al-Fadhil Ustaz Farhan, Dr. Prof. Zakaria, Prof. Ghaffar. Terima kasih banyak atas pandangan dan teguran dan juga input yang telah diberikan dalam perhubungan. InsyaAllah kita harapkan kita sedikit sebanyak menyumbang kepada idea di dalam peranan Masjid Agensi Islam dalam membangunkan ekonomi di komuniti. Terima kasih banyak. Saya turunkan balik pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf.